Orang Islam bila dia jumpa dengan orang Islam, dia ada tahiyah dia sendiri, cara tegur dia sendiri. Yang tu kita kena faham. Kita orang Islam bila jumpa orang Islam lain, kita ada cara teguran kita sendiri. Dan cara tegur tu, Assalamualaikum. Tu cara tegur kita. Baca ayah-ayah, ya irhamkallah. Baca kalau boleh ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni, boleh nak minta tolong. Tolong periduk balik budaya ni, boleh tak? Periduk balik, jumpa orang, Assalamualaikum. Jumpa orang, Assalamualaikum. Sebab Nabi kata, kamu nak tengok tanda akhir zaman, kamu akan tengok manusia ni bagi salam, an yusallima alal ma'arif. Tanda akhir zaman, kamu tengok orang bagi salam pada orang hak dia kenal. Hak dia kenal, dia jumpa, dia bagi salam. Hak dia tak kenal, betuh bau, dia tak kata apa. Faham kot betuh bau tu? Dia lalu ke tepi, dia buat tak heran. Padahal dia Islam, kita Islam. Dia adik-beradik kita ni adik-beradik dia. Tapi jumpa tak kenal, tak bagi salam, tak bagi apa. Pasal tak kenal. Akhir zaman, orang akan bagi salam pada orang yang dia kenal. Malam ni insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fi darain amin ya rabbal alamin. Yang mana saya dah sebut dalam pertemuan yang lepas, kitab yang sedang kita bicarakan ini adalah sebuah kitab yang membahaskan tentang ilmu adab, ilmu akhlak, khususnya yang berkait dengan kehidupan masyarakat. Yang mana ilmu seumpama ni hari ni orang dah tak mengaji, orang dah tak ambil peduli, orang dah tak ambil berat. Sebab tu hari ni masyarakat kita jadi masyarakat yang berilmu, tapi masyarakat yang tidak berakhlak. Jadi masyarakat yang berilmu, tapi makin kurang berakhlak ataupun beradab. Sebab tu mudah-mudahan kita ambil sedikit usaha di sini, kita belajar balik tajuk yang seumpama ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala campakkan kepada kita akhlak yang baik, akhlak yang mulia, seperti mana yang telah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mudah-mudahan. Dan malam ni insya-Allah kita akan sambung muka surat yang ke 6. No, kalau kitab ayah muka surat 6, kalau kitab saya ni muka surat 7. Tapi saya rasa saya seorang je kot pakai kitab ni. Nah, muka surat 6. No, tajuk yang kedua. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fi darain amin ya rabbal alamin. Tajuk yang kedua, hak dan kewajipan seorang muslim. No, tajuk kita malam ini, perbincangan kita malam ni adalah berkaitan dengan tanggungjawab orang Islam. Apa tanggungjawab orang Islam semasa dia hidup bersama dengan manusia lain, khususnya bersama dengan orang Islam. Baik, hadisnya berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'ala al-muslimi sittun. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alayhi wa idza da'aka fa'jibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fa'atbi'ahu. Rawahul khamsah. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hak seorang muslim terhadap seorang muslim yang lain ada 6. Seorang sahabat bertanya, apakah dia ya Rasulullah? Sabda baginda, apabila engkau menemuinya, berilah salam. Apabila dia menjemput ke rumahnya, hendaklah engkau terima. Apabila dia minta nasihat, berilah nasihat padanya. Apabila dia bersin lalu memuji Allah dengan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan yarhamkallah. Apabila dia sakit, lawatilah dia. Seterusnya apabila dia mati, iringlah jenazahnya ke kubur. Hadis riwayat 5. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tajuk yang kita nak bincang pada malam ini adalah satu tajuk yang sangat penting sebenarnya. Bahasa kampung kita, tajuk yang mustahak untuk kita semua reti, kena faham.
Yang mana Nabi SAW menyatakan pada kita tentang sebahagian, bukan semua lah, sebahagian daripada tanggungjawab kita bila kita duduk bersama dengan kumpulan orang Islam. Pasal kampung kita, bila kita duduk dengan manusia, bila kita duduk dengan orang, rupa-rupanya bila kita duduk dengan manusia, ada tanggungjawab yang kita kena buat pada manusia lain. Ada benda yang kita kena tunaikan pada orang lain. Ada amanah yang Allah Ta'ala bagi yang suruh kita tunaikan kepada manusia lain. Dan sebahagian daripada amanah yang Tuhan suruh buat tu, ada dalam hadis yang kita nak mengaji malam ni. Sebab tu nak minta kalau boleh yang mengaji malam ni, tolong ambil sikit perhatian tentang tajuk yang kita nak bahas malam ni. Kalau boleh hafal. Benda tak susah pun, 6 poin ni. Kan? Kalau boleh tunaikan dulu, selesaikan dulu 6 poin yang kita nak mengaji malam ni. Kalau dan habis lah. Kalau tak dan, bulan depan semua. Boleh no? InsyaAllah no? Baik. Yang mana hadis ni kalau kita tengok, saya baca sekali lagi nak bagi dapat no. Hadis ni riwayat daripada seorang sahabat yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mana ada, siapa ada pen ada kertas, buat sikit catatan. Saya bagi sikit catatan siapa Abu Hurairah ni. Sikit-sikit lah, catat sikit-sikit lah, bagi kenal. Nah, kena-kenal sila no. Orang baik-baik ni kena kenal. Kan? Apa Allahumma salli alaihi wasallam, macam mana ayat tu? Ya'rafu bainal muslimin. Kenalah dengan orang Islam ni. Berkenalah dengan orang Islam ni. Fa innahum yashfa'una yaumal qiyamah. Pasal orang Islam ni hari akhirat nanti depa akan saling-saling bagi syafaat. Maksud dia boleh bantu bagi syafaat kecil tu. Betul kena. Kalau orang sesama Islam pun boleh bagi syafaat kecil, cuba bayang para alim ulama. Cuba bayang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul kalau boleh bagi kenal dengan sahabat-sahabat ni, bagi kenal. No? Siapa yang ada kitab, catat sikit, buat dalam bentuk poin-poin dah senang, tulis situ. Abu Hurairah, nama asalnya Abdul Rahman bin Sakhra. Yang kita duk dengar nama Abu Hurairah yang tok guru duk main mengajar tu. Sikit-sikit baca hadis, siapa riwayat? Sayyidina Abu Hurairah. Siapa riwayat? Sayyidina Abu Hurairah. Rupanya Sayyidina Abu Hurairah namanya Abdul Rahman bin Sakhra. Boleh? Selesai. Satu. Poin nombor 2, tulis situ. Nama asalnya Abdul Syamsi. Abdul Syamsi. Nama asal dia sebelum Islam, Abdul Syamsi. Kan para sahabat, berapa ramai yang namanya sebelum Islam lain. Contohnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Qahafah. Lalu kita dengar nama tu. Tapi nama sebelum Islam, Abdul Ka'bah. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, namanya Abdul Rahman bin Auf. Tapi sebelum masuk Islam, namanya pun Abdul Ka'bah. Namanya banyak lain. Tapi Sayyidina Umar, sebelum Islam pun namanya Umar. Sebelum Islam pun nama Umar, dan masuk Islam pun nama Umar. Cuba orang pelih yang panggil Umar. Tapi nama betul dia Umar. Boleh no? Baik. Poin nombor 3. Lahir sewaktu usia Nabi SAW 32 tahun. Yang kita duk dengar nama Abu Hurairah ni, rupanya beranak waktu umur Nabi SAW 32. Maknanya bahasa kampung bagi senang faham macam inilah. Waktu Nabi SAW lahir, waktu baginda lahir, Sayyidina Abu Hurairah tak ada oi. Senang buat gambar macam tu. Tak ada oi. Waktu Nabi SAW umur 25, waktu berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah umur 25, Sayyidina Abu Hurairah tak ada oi. Waktu Nabi SAW berusia 32 tahun, Sayyidina Abu Hurairah baru lahir time tu. Dan beliau lahir, cetik sikit di tepi, di Daus, Yaman. Di Daus, Yaman. Bukan lahir di Mekah, bukan beranak di Madinah, beranak di Daus, Yaman. Boleh no? Selesai. Poin nombor 4. Masuk Islam, tulis tu, masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Yang kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ni, tak tahu lah no. Banyak orang kan tak tahu, mungkin kita tak perasan kot. Rupanya Sayyidina Abu Hurairah ni, waktu Nabi SAW umur 40 dilantik jadi Rasul, Sayyidina Abu Hurairah masa tu baru umur 8 tahun. 8 tahun tu masih di Daus, Yaman. Waktu Nabi SAW berdakwah 13 tahun di kota Mekah, kena seksa macam-macam. Bilal bin Rabah kena seksa, Khabbab bin Arq kena seksa,
Lagi siapa lagi? Apa Sayyidina Ammar bin Yasir kena. Rupanya sahabat tu kena siksa. Nama Abu Hurairah tak ada langsung dalam senarai sahabat yang kena siksa tu. Nama Abu Hurairah tak ada langsung dalam senarai orang kena tu. Padahal Abu Hurairah, sebab Abu Hurairah duduk di Daus, Yaman. Dia tak ada cerita. Abu Hurairah ni tak ada cerita di Mekah. Tak ada cerita langsung kena siksa di kota Mekah. Tak ada. Pasal di Daus, Yaman. Masa tu duduk di Yaman ni. Nabi SAW hijrah pergi Madinah. Abu Hurairah masih di Daus, Yaman. Nabi SAW masuk perang Badar. Yang kita dengar 313 lawan 1000 tu. Perang Badar masih di Daus, Yaman. Perang Uhud yang kita duk pergi ziarah Bukit Rumah lah, duk pergi tengok Gunung Uhud apa semua tu. Abu Hurairah masih di Daus, Yaman. Kita pergi Mekah duk tengok tu, perang Khandaq, duk pergi melawat Masjid 7 lah, duk tengok jalan, duk korek parit apa dulu. Abu Hurairah masih di Daus, Yaman. Rupanya Sayyidina Abu Hurairah ni bersama dengan Rasulullah SAW tahun ke-7 Hijrah lepas perang Khaybar. Rupanya lepas perang Khaybar lawan Yahudi, baru dia mai daripada Madinah. Mai daripada Yaman, mai duduk di kota Madinah. Yang kita duk dengar cerita duduk dalam masjid, jadi ahli sufah apa semua tu, tahun ke-7 Hijrah. Oh, yang senyap nampak ke? Ya, nak bagi kenal sajalah noh, bagi kenal. Kan ada apa bagi kenal. Ibu-ibu kena kenal noh. Nah, para sahabat Nabi SAW kena kenal. Nah, bila kita kenal ashabi Rasul, kita akan tahu betapa tingginya kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun tersangat-sangat hebat. Nah, sebab tu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah sebut, tak tahulah kalam ni bunyi wallahu alam, tapi antara riwayat yang disebutkan, orang buat bandingan. Minta maaf, Abdullah bin Mubarak, minta maaf sebut. Sayyidina Abdullah bin Mubarak, ulama besar, pernah sebut, dia kata antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz, antara dua manusia ni, yang mana yang lebih tinggi kedudukan? Muawiyah bin Abi Sufyan, kan yang kita dah dengar cerita Sayyidina Muawiyah apa semua, Daulah Umayyah apa semua tu, dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah kita dengar begitu adil tu. Antara dua ni, yang mana lebih tinggi kedudukan? Tahu Abdullah bin Mubarak jawab apa? Abdullah bin Mubarak kata apa? Bulu hidung kuda yang dinaiki oleh Muawiyah. Sayyidina Muawiyah naik kuda dia tu, bulu hidung yang ada di kuda Muawiyah itu, dia kata lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Dia buat bandingan macam tu. Sedangkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu sangat-sangat mulia. Cuma nak sebut, dia kata bulu hidung kuda tersebut mulia, lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Sebab apa? Sebab kuda itu duduk membawa seorang manusia yang bergelar sahabat. Mulia sebab apa? Sebab bawa sahabat. Awak yang senyap ni malam. Kan? Saya pakai serban ni dengan gerun tu lah. Saya Syekh Fahmi Zamzam pesan suruh pakai. Kan? Saya pergi ziarah Indonesia baru ni seminggu dengan beliau. Ambil ijazah serban dengan beliau. Beliau kata nak ambil boleh, tapi kena pakai. Kan? Tu yang lilit tu. Boleh lah, no? InsyaAllah. Mudah-mudahan tabarukan, ambil barakah. Boleh dapat segala tu. Nak abang kata mulianya kedudukan sahabat. Baik, sambung poin tadi. Bersama dengan Rasulullah cuma 4 tahun. Nah, yang kata Abu Hurairah ni duduk dengan Nabi tak lama, 4 tahun ni. Tapi yang menariknya, walaupun duduk 4 tahun, orang Kedah sebut duduk berketui. Nah, orang utara kata duduk berketui dengan Nabi SAW ni 4 tahun ni. Tahun ke-7 sampai tahun ke-11. Tapi dalam ranking sahabat yang hafal hadis, duduk nombor 1. Duduk nombor 1. 5,374. 5,374. Dalam ranking duduk nombor 1. Allah. Kemah lah. Tak maaf no, saya kalau sahabat ni sebut nama Sayyidina Abu Hurairah, sebut nama Sayyidina Umar, sebut nama Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, saya suka seronok kongsi tentang kehidupan mereka. Syok tak tahu siapa lah, 3 orang. Sahabat lain pun hafal juga kisah hidup mereka, tapi 3 orang ni syok kan, tak tahu siapa. Sayyidina Abu Hurairah antara orang yang tak pernah tinggal 3 amalan ni. Kalau boleh yang main mengaji malam ni, try tengok, jangan tinggal 3 amalan ni. Biar lekat dengan kita 3 amalan ni. Yang pertama, puasa 3 hari sebulan. Ni antara amalan yang Sayyidina Abu Hurairah kata, wala ada'hunna hatta amut. Aku tak tinggal sampai aku mati ni. 3 amalan ni. Nombor 1, puasa 3 hari sebulan.
Lepas tu kalau boleh yang mengaji ni, kan, kemas terang mana pun puasa. Kan, kena ada amalan puasa tu. Tambah-tambah hak tu libat dalam perjuangan Islam ni, kena puasa. Puasa tu kena baru kuat je dah. Boleh noh. Ha, tengok gantung gira kemas dah. Puasa malas. Yeah. Puasa silah. Nah, 3 hari sebulan puasa. Bila nak puasa tu? Terpulanglah. Nak buat hari putih ke? 13, 14, 15. Boleh. Ni esok 13 Zulhijjah. Isnin, Selasa, Rabu. Nak buat 3 hari direct. Boleh. Kalau tak mau buat hari putih, tak mau buat hari-hari 13, 14, 15. No, buat ujung bulan ni. Boleh tak? 27, 28, 29. Dia panggil ayyamus saud, hari hitam. Boleh tak? Buat ujung bulan. Boleh tak? Tak mau buat juga Ustaz? Boleh. Isnin, Khamis, Isnin minggu depan. Boleh tak? Tak mau Ustaz? Awal bulan, tengah bulan, ujung bulan. Boleh tak? Tak mau juga Ustaz? Pilihlah 3 hari mana bulan sebulan. Boleh? Tak boleh ke Ustaz? Tak usah buat langsung. Takkan tak boleh 3 hari. Nombor 2, jangan tinggal sembahyang duha. Rupanya Sayyidina Abu Hurairah kan, tak tinggal sembahyang duha. Lepas tu ketiak tengoklah sembahyang duha. 2. Yang ketiga, sembahyang witir. Sembahyang witir. Lepas tu kalau boleh 3 amalan ni, tak benda yang bahasa mudah tersebut tak berat untuk kita buat. Lepas tu try. Ibu-ibu di belakang boleh kan? Sembahyang duha, sembahyang witir. Boleh kan? Witir kalau tak larat nak buat ujung, buat siap-siap lepas isyak. Lepas isyak, pederah buat witir siap-siap. Hari-hari boleh buat witir. Awak yang lain macam je malam ni, senyap. Boleh dapat cakap tu, no? Selesai. Dan Sayyidina Abu Hurairah, tak silap saya, isterinya seorang. Sahabat lain, bini ramai. Tapi Sayyidina Abu Hurairah, tak silap saya, isteri seorang. Tapi walaupun seorang, dan tak silap saya, anaknya, beliau memiliki seorang anak perempuan, yang anak perempuan, ayah sudah dengar tak? Seorang tabi'in yang namanya Sa'id bin Musayyib. Pernah dengar nama tu? Sayyidina Sa'id bin Musayyib. Seorang manusia yang dia sebut apa? Aku ni 20 tahun. 20 tahun. Orang bang je, aku tunggu siap-siap dalam masjid. Orang azan je, aku duduk standby siap dalam masjid. 20 tahun. Seorang manusia yang tak silap saya 5 tahun semayang subuh dengan ayat semayang hak ambil waktu isyak 5 tahun. Rupanya Sayyidina Sa'id bin Musayyib ni adalah menantu Abu Hurairah. Senyap lagi sekali. No, nak bagi kenal ke apa, bagi kenal, no? Dan Sayyidina Abu Hurairah boleh catat dalam poin tu, meninggal dunia usia ada yang kata 78, ada yang kata 80. Nah, meninggal dunia dalam usia 78 atau 80. Dan meninggal dunia tahun 59 Hijrah. 59 Hijrah. Maknanya setahun sebelum Yazid bin Muawiyah naik jadi khalifah. Setahun sebelum Yazid naik, belum meninggal dunia. Rupanya saya baca dalam kitab apa nama Al-Isya'ah li Isyratis Sa'ah, ada satu kitab bahas tentang tanda kiamat. Rupanya Sayyidina Abu Hurairah minta ke Allah doa tak mau hidup tahun 60. Minta kalau boleh jangan bagi hidup tahun 60 Hijrah. Biar mati sebelum 60 Hijrah. Kan? Allahumma la tudrikni sanata 60. Ya Allah, janganlah kau hidupkan aku tahun 60 Hijrah. Minta tak mau hidup tahun 60 Hijrah. Rupanya 59 Hijrah wafat. Rupanya Sayyidina Abu Hurairah tahu tahun 60 Hijrah ni akan muncul satu khalifah. Khalifah tu akan buat zalim, buat jahat. Jadi minta tak mau hidup zaman khalifah tu. Rupanya makbul doa beliau 59 Hijrah meninggal dunia. Dan makamnya sekarang, makam Abu Hurairah ada di Pekuran Baqi'. Lepas tu kalau kita pergi Madinah, pergi melawat Baqi' tu, ingatlah salah satu daripada, tapi kita tak tahu di mana. Saya pun tak tahu di mana. Kan? Tapi di sana ada makam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Boleh kan? Insya-Allah nah bagi kenal. Mudah-mudahan Allah taala berikan kepada kita apa futuhat kebaikan yang banyak dengan mengenali sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung. Saya baca hadis ni, lari tajuk jauh tu. Cerita bab tu dulu, tak apalah, bagi kenal. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap seorang muslim yang lain ada 6. Tanggungjawab kita pada orang Islam yang lain ada 6. Saya kita bahaslah satu-satu.
Sahabat bertanya, apa dia ya Rasulullah? Apa dia? Baginda menjawab, nombor satu, apabila kau jumpa, berilah salam. Itu tanggungjawab nombor satu. Jumpa, bagi salam. Nanti kita akan bahas, nak bagi salam macam mana, siapa nak kena bagi salam, hak naik kereta dengan berjalan kaki, siapa nak kena bagi salam, sikit dengan banyak, siapa nak bagi salam, cara nak bagi salam apa semua, nanti kita bahas. Cuma nak sebut, jumpa, bagi salam. Lepas tu kalau boleh yang main mengaji, periduk dulu budaya tu di sini. Periduk. Ya, satu. Yang kedua, apabila dia menjemput ke rumahnya, hendaklah kau terima. Yang kedua, kalau dia jemput pergi ke rumah, jemputan ni maksudnya jemputan kenduri. Kalau dia jemput untuk jemputan kenduri, yang wajib, sama ada jemputan tu jemputan wajib, kenduri kahwin wajib, ataupun jemputan yang sunat. Ada yang kata sunat muakkad. Ni kenduri arwah, tahlil, doa selamat, anak nak pergi Mesir, dia panggil kita. Lagi apa lagi, kenduri masuk rumah baru, kenduri dapat anak akikah dan sebagainya, tu semua dipanggil jemputan. Dan di antara tanggungjawab kita, bila orang jemput kita, kita kena pi. Tak ada uzur apa, kena pi. Dua. Nanti kita bahas lah, panjang lebar tajuk tu. Dua. Yang ketiga, kalau dia minta nasihat, bagilah nasihat. Tu tanggungjawab kita. Orang main minta nasihat, main minta panduan, main tanya satu-satu benda, tanggungjawab kita, kena habaq bagi betul. Ni aku nak contohlah. Aku nak beli rumah ni macam mana? Rumah kawasan ni okey tak? Rupanya bila orang main minta nasihat macam tu, tanggungjawab kita ni kena habaq bagi betul. Kalau kawasan tu elok, habaq bagi elok. Kalau kawasan tu tak elok, habaq kata tak elok. Habaq bagi betul. Tu tanggungjawab kita. Ni aku nak minang anak dara budak tu. Anak dara tu nak bagi kat anak aku. Hang tengok macam mana okey tak? Kalau okey, habaq okey. Kalau rasa tak okey, habaq tak okey. Kena habaq bagi betul. Awak yang senyap yang mana? Faham tak bahasa? Ibu-ibu faham tak contoh tu? No? Rupanya tu tanggungjawab kita tu. Orang mai tanya kita, kena habaq bagi betul. Tiga. Yang keempat, antara tanggungjawab orang Islam, bila bersin lalu memuji Allah dengan alhamdulillah. Dia bersin, dia sebut alhamdulillah. Tanggungjawab kita doa kat dia, yarhamkallah. Nanti kita bahas panjang perbahasan isu tu. No? Bila dia sakit, pergi tengok. Orang sakit, pergi tengok. Tapi kena jaga adab. Nanti kita bincang adab-adab dia. Dan apabila dia mati, iringlah jenazahnya ke kubur. Orang mati, ikut pi sampai ke kubur. 6. Ni di antara tanggungjawab kita, tanggungjawab orang Islam bila duduk dalam sesebuah masyarakat. Hadis ni riwayat 5. Siapa ada kitab di bawah, catik sikit boleh tak? Selalu kita dengar riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Jarang kita dengar riwayat 2, riwayat 3, riwayat 4. Ni riwayat 5. 5 ni kalau tak silap saya lah. Kalau silap mohon maaf lah. Setakat yang saya ingat riwayat 5 ni riwayat Imam Tirmizi. Boleh catik dalam buku tu. Imam Tirmizi. Alhamdulillah. Riwayat Imam Tirmizi, riwayat Imam Abu Dawud. Tu kan bawah hadis tu dia tulis riwayat 5. Siapa dia riwayat 5 ni ustaz? Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i. Kalau silap minta guru-guru yang ada boleh tolong betul. Saya ingat-ingat lupa tapi takat tu macam itulah yang mengaji dulu ingat-ingat dia tu. Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, dan yang kelima Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal. Tu dia sebut riwayat 5. Yang tak ada Imam Bukhari, Imam Muslim tak silap dalam tu. Nanti boleh cek balik tengok. Baik. Selesai. Bukan muka surat belakang. Tengok huraian dia. Boleh dapat tu contoh gambaran tajuk yang kita nak bahas pada malam ini. Baik. Poin nombor 1. Pengarang kitab kita memulakan poin nombor 1 ni bahas pada kita tentang apa maksud hak. Kan Nabi sebut dalam hadis tu, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Tanggungjawab orang Islam pada orang Islam lain ada 6. Hak tu apa makna dia? Apa makna hak tanggungjawab tu? Baik, cuba tengok. Pengertian hak terhadap muslim yang lain ialah, makna hak tu apa? Kewajipan yang mesti dipelihara dan diamalkan oleh setiap orang Islam untuk menjaga kepribadian dan melahirkan masyarakat Islam yang bersaudara. Bila sebut kata hak, maksud dia apa? Kewajipan, tanggungjawab yang kamu kena buat pada orang Islam lain. Ingat tu ya. Bila sebut kata hak, maksud dia ni kewajipan, ni tanggungjawab yang kamu kena settle.
selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, suratul hujurat ayat awak yang banyak ada dalam kitab ditulis apa? Ayat berapa ditulis? Ayat 10. Oh, kitab tu betul ya no. Kitab saya ditulis 110. Patut padan suratul hujurat 18 ayat Mai sampai 110 banyak kan. Dalam suratul hujurat ayat yang ke-10 Allah Taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Bahasa kampung kita bersaudara tu adik-beradik. Kita dah bincang dah itu tajuk yang lepas, tak mau ulang banyak kali dah. Bila kita sebut kata hak, maksud dia kewajipan yang kita kena buat pada orang Islam yang lain. Pasal apa kena buat? Pasal orang Islam ni semua adik-beradik, sebab tu kena buat. Nah, ayah-ayah kena ingat nah, orang Islam lain semua adik-beradik kita. Jadi kita kena buat tanggungjawab ni. No, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala bagi. Sebenarnya bukanlah 6 perkara yang disebutkan dalam hadis ini sahaja merupakan kewajipan orang Islam. Kewajipan orang Islam bukan takat 6 hak kita mengaji malam ni saja. Tak, kata pengarang kita. Apa yang dinyatakan di sini, apa yang ada dalam tajuk yang kita nak mengaji malam ni, hanyalah sebahagian daripada kewajipan Muslim terhadap Muslim yang lain. Malam ni yang kita nak mengaji ni bukan semua, tapi sebahagian sahaja. Di mana mereka dikendaki bekerjasama, tolong-menolong, berkasih mesra sesama mereka. Boleh no? Selesai. Tak payah bincang panjang ayat tu. Ayat tu boleh faham. Baik. Yang pertama, antara tanggungjawab kita orang Islam bila bertemu dengan orang Islam lain, tanggungjawab kita bila duduk dalam masyarakat orang Islam, nombor 1 sekali, bagi salam. Memberi salam adalah satu cara penghormatan yang diamalkan sesama Islam apabila bertemu. Orang Islam bila dia jumpa dengan orang Islam, dia ada tahiyah dia sendiri, cara teguk dia sendiri. Yang tu kita kena faham. Kita orang Islam bila jumpa orang Islam lain, kita ada cara teguran kita sendiri. Dan cara teguk tu, Assalamualaikum. Tu cara teguk dia. Batu ayah-ayah, ya alhamdulillah. Batu kalau boleh ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni, boleh nak minta tolong. Tolong periduk balik budaya ni, boleh tak? Periduk balik, jumpa orang, Assalamualaikum. Jumpa orang, Assalamualaikum. Sebab Nabi kata, kamu nak tengok tanda akhir zaman, kamu akan tengok manusia ni bagi salam, an yusallima alal ma'arif. Tanda akhir zaman, kamu tengok orang bagi salam pada orang hak dia kenal. Hak dia kenal, dia jumpa, dia bagi salam. Hak dia tak kenal, betuh bau, dia tak kata apa. Faham kot betuh bau tu? Dia lalu ke tepi, dia buat tak heran. Padahal dia Islam, kita Islam. Dia adik-beradik kita ni adik-beradik dia. Tapi jumpa tak kenal, tak bagi salam, tak bagi apa. Pasal tak kenal. Akhir zaman, orang akan bagi salam pada orang yang dia kenal. Sebab tu kalau boleh kita minta di mati ni periduk balik budaya ni. Sama-samalah kita periduk balik. Padahal salam tu doa. Assalamualaikum, kesejahteraan atas kamu. Kita doakan dia sejahtera, doa dia selamat. Kita doa kat dia selamat. Dia balas balik, dia doakan kita selamat. Sama-sama doakan selamat. Tapi hari ni budaya tu hilang. Pakai duk cerita ke tak habis. Saya mengajak baru ni di Penang, di Pulau Pinang. Yang mana saya mengajak satu kitab, sama mengajak adab, mengaji lah, duk ambil tanggungjawab mengajak bab adab lah. Nak bagi masyarakat kita didedahkan balik bab-bab adab ni. Tu yang baru ni duk beletak tajuk mandi pakai kain basah. Sama noh ayah kalau main mandi, yang main mengaji malam ni, mandi beletak pakai kain basah lah, jangan mandi telanjang. Jaga balik adab tu. Ibu-ibu balik ni cari kain baking hak kotor-kotor, kain hak koyak apa, buat kain basah. Jangan mandi telanjang lah. Jangan mandi telanjang, rumah kena cuci. Duk ngajak tajuk ni yang baru ni. Termasuk juga duk ngajak bab bagi salam. Rupanya di antara pesanan yang Nabi SAW bagi, Nabi pesan pada kita, kita kalau nak keluar rumah, bagi salam. Bagi salam. Batu, minta maaf no? Kita kalau balik ke rumah, balik ke rumah, bagi salam. Ayah-ayah kalau ada di sini yang mana main mengaji malam ni, kalau balik di rumah, tolong bagi salam pada orang dalam rumah. Walaupun kita pegang kunci rumah. Sampai-sampai di rumah, buka kunci tu, nak masuk, Assalamualaikum, bagi salam. Jangan duk kira pipi ketuk pintu,
Isteri buka pintu, anak buka pintu, cuah terus masuk. Jangan. Bagi salam. Masuk, bagi salam. Assalamualaikum. Memang tak buat aku no. Tak, sungguh kena buat segala no. Bila kita bagi salam, kita doakan ahli keluarga kita dalam rumah tu dengan keselamatan. Doa mereka selamat. Doa mereka sejahtera. Mereka jawab balik. Mereka doakan kita sejahtera juga. Jadi, rumah tangga tu hidup dalam keadaan berdoa. Saling mendoakan. Doa lah. Masing-masing doa. Kena ada tu. Doa tu kena ada tu. Dan yang kedua, waktu nak keluar daripada rumah. Yang ni yang masyarakat kita banyak tak buat. Kadang-kadang dia nak keluar pada rumah. Dia tak mau bagi salam pada orang dalam rumah tu. Ayah-ayah kalau keluar pada rumah, bagi salam. Ni nak main mengaji malam ni. Keluar pada rumah tu kalau boleh. Oi, kunci pintu. Ya, keluar elok ni. Assalamualaikum. Bagi salam. Ibu-ibu nak pergi market, sama juga. Nak keluar pergi market tu. Oi, apa main kunci pintu ni? Mak pergi market. Assalamualaikum. Bagi salam. Ni mana buat apa tu? Aduh. Tak kena buat segala nak kena. Bila kita bagi salam, kita doakan keluarga kita selamat dalam rumah. Sepeninggalan kita tu, kita keluar, kita doa keluarga kita selamat. Keluarga kita pula jawab, pilih lah, Waalaikumsalam. Dia sedang mendoakan keselamatan kita pula. Ayah duk naik motor, duk pergi kerja, duk pergi apa tu. Doa. Any question? Kena doa selalu. Doa. Sebab tu kalau boleh, tak mahu saya jadi mengajar, ajak buat ya. Pakat-pakat ajak buat ya. Sebab tu kalau boleh lepas ni pergi mana pun bagi salam. Balik rumah, keluar rumah bagi salam. Banyak kelebihan bagi salam. Banyak kelebihan. Lagi saya cerita satu dua. No? Baik, sambung. Jadi orang Islam dia ada tahiyah dia sendiri. Cara tegak dia sendiri. Sebab tu ibu-ibu kalau jumpa kawan tepi jalan. Tak usah duduk tegak dengan panggilan hoi. Tak mau. Hoi itu tak mau. Oi, kat pah, di mana? Mau. Oi, Abang Mat, di mana tu? Mau. Bagilah salam. Kita ada tahiyah kita sendiri. Hak muda-muda lah. Bro. Bagilah salam. Apa salahnya jumpa bagi salam. Jumpa bagi salam. Tu identiti kita orang Islam. Ada tahiyah kita sendiri. Cara tegur kita sendiri. Nah, insya-Allah mudah-mudahan pakat-pakat boleh buat. Tengok benda senang ni no. Tapi orang yang dimudahkan oleh Allah, orang tu boleh buat. Siapa-siapa yang dimudahkan oleh Allah, dia boleh buat amalan simple ni. Tapi kalau orang tu tak dimudahkan oleh Allah, Allah Ta'ala tak bagi kat dia hidayah, tak bagi kat dia panduan, tak bagi kat dia keizinan, dia takkan boleh buat. Walaupun simple macam ni. No. Betul kalau boleh cek tengok no, insya-Allah. Memberi salam adalah satu cara penghormatan yang diamalkan sesama Islam apabila bertemu. Selesai kita dah bincang. Hukum memberi salam adalah sunat muakkad. Hukum bagi salam sunat muakkad. Sunat yang hampir dengan wajib. Dipanggil sunat muakkad. Sunat yang dituntut. Sementara menjawabnya adalah wajib. Bagi salam sunat. Nah, sunat muakkad, sunat. Sunat ni ma yusabu ala fi'lih. Siapa buat dapat pahala. Wala yu'aqibu ala tarkih. Tapi kalau tinggal tak berdosa. Tapi rugi. Benda sunat ni tinggal rugi. Tambah sunat muakkad lagi rugi. Sunat buat dapat pahala, tak buat tak berdosa, tapi sangat-sangat rugi. Wajib bagi salam sunat tak ada masalah. Tapi hukum menjawab salam hukumnya wajib. Wajib ma yusabu ala fi'lih. Siapa buat boleh pahala. Wa yu'aqibu ala tarkih. Siapa tinggal benda wajib dosa. Hukum bagi salam sunat dia. Tapi hukum menjawab salam wajib. Boleh? Yang ni saya rasa semua orang tahu belakang. Cuma dalam kitab, siapa yang ada buku, catik sikit boleh tak? Catik sikit dalam buku, tulis buat karangan ke catatan ke, tulis sikit dalam buku tu. Tulis macam ni. Inilah antara perkara yang amalan sunat lebih besar pahala daripada yang wajib. Ini di antara perkara amalan sunat lebih besar pahala daripada wajib. Rupanya dalam ajaran agama kita Islam ada beberapa amalan yang mana amalan tu kedudukan dia sunat dia. Sunat. Tapi pahala dia lagi besar daripada hak wajib. Boleh kan? Antaranya Ustaz ringkas-ringkas noh. Yang ni dulu Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki pernah sebut waktu pengajian kitab apa
tahzib Mishkat Masabih waktu di Mesir dulu. Antara yang saya ingat lupa lah, tapi takat-takat yang ingat, antara dia tajuk ni, bagi salam. Bagi salam sunat, jawab salam wajib. Patutnya yang wajib lagi besar pahala daripada yang sunat, patutnya. Tapi dalam bab salam dah, yang bagi salam lebih besar pahala daripada yang jawab. Boleh faham tu? Satu. Sebab tu kalau boleh sentiasa rebut bagi salam. Rasulullah seorang manusia sentiasa memberikan salam awal. Antaranya lagi ustaz, menangguhkan hutang dengan menghalalkan hutang. Orang mai jumpa kita, contohlah orang berhutang dengan kita 10,000, contoh. Hamba Allah tu hutang dengan kita 10,000, cuba bayang tengok. Dan dia janji lepas 2 bulan dia nak mai bayang. Kita pun menyengik nak tunggu 2 bulan. Bila dia nak mai bayang? Tengok 2 bulan dia mai bayang. Masa dia mai jumpa kita tu, dia mai dia bagi tahu, "Mat, aku minta maaf banyak-banyak mat. Aku nak bayar kau 10,000 tu, baru ni kereta rosak. Jadi duit tu aku guna repair, aku nak minta tangguh seminggu, boleh tak? Nak minta tangguh. Bukan saja-saja ni, memang nak minta tangguh seminggu." Rupanya kita masa tu, orang main minta untuk menangguhkan hutang, kita masa tu wajib bagi tangguh. Pasal dia main minta, wajib bagi tangguh. Jangan dia buat keras, dia buat aku tak kira. Aku tak kira. Hang janji 2 bulan, hang mau bayar 2 bulan enggak. Hang punya kereta rosak tu, hang punya pasal. Oh, jangan lah. Rupanya bagi tangguh tu, wajib tu, bagi tangguh kat dia. Dia main minta untuk penangguhan, bagi. Kalau dia tak main minta, jangan bagilah. Tapi ni dia main minta untuk tangguh, kita kena bagi penangguhan seminggu tu. Wajib bagi tangguh. Boleh faham bahasa tu? Tapi tengok-tengok dia main-main selepas 2 bulan tu, dia main-main, dia kata, "Mat, aku ni tak kena bayar hutang hari ni. Boleh tak nak main minta tangguh seminggu ni? Seminggu ya. Lepas seminggu aku bayar 10,000 tu. Boleh tak?" Kita dengar-dengar dia kata minta tangguh tu. Kita kata, "Lah ni macam ni tak payah tangguh 10,000 tu. Halal ya." Halal bang 10,000 semua meter pisau kek Menghalalkan hutang tu, hukum dia sunat ni. Bukan wajib, sunat. Tapi pahala menghalalkan hutang lagi besar daripada pahala menangguhkan hutang yang wajib. Lepas tu kalau boleh yang mengaji malam ni, siapa yang ada hutang yang orang tak bayar, kan orang tak bayar banyak kan, duk kena bohong, duk kena tipu lah, apa macam-macam kan. Apa salahnya daripada kita duk cakap, aku tak halai, dia ni tipu duit aku, menega aku tu, aku tak halai sampai dunia akhirat. Dia ni tipu menega aku, itu aku tak halai dunia akhirat. Ni hari tu syarikat belalang tu, saya tak tahu. Syarikat ni berbohong, aku tak halai dunia akhirat. Apa salahnya kalau kita selama ni duk kena buah, kena tipu macam tu, duk kena bohong, orang ambil duit kita tu. Apa salahnya dalam hati dah, ya Allah, aku halalkan semua. Tidak. Tak saya halal, mereka terlepas. Siapa kata terlepas? Mereka menipu. Hari akhirat mereka akan dibicarakan atas penipuan yang mereka buat. Tapi bila mereka kena bicara, kita tak kena dah. Pasal apa tak kena? Pasal kita dah menghalalkan bahagian kita. Bahagian kita selesai. Kita akan menuju ke syurga Allah lebih cepat daripada yang tidak duk kena panggil bicara. Halal bang. Ayah-ayah ada tanah, adik-beradik ambil tanah kita, kelentong, pumpang-pumpang, 30 tahun lepas punya cerita. Dia tipu tanah adik-beradik, abang kita tu buh nama dia semua. Tanah kita tu memang harus lah, tak dapat dah. Oi, dia buat rumah habis dah atas tanah tu. Saya satu sikit pun tak dapat. Jadi Abu Wahub kat orang tak dapat dah. Daripada duk cakap banyak kali, aku tak halai abang aku pakai tanah ni, aku tak halai keturunan dia. Daripada duk pakai buah tak halal tu banyak, apa salahnya? Ya Allah, aku halalkan semua. Padahal tak dapat tanah tu, Allah Ta'ala ganti yang lain banyak mana dah. Dan bila kita menghalalkan, seumpama kita bersedekah, mana ada orang nak sedekah 10,000 seketui, tak ada. Mati pun saya tak ada aku habis 10,000 seketui, tak ada. Tak ada. Tapi kalau kita kena tipu, kita menghalalkan 10,000 tu, seolah-olah kita sedekahkan 10,000 tu. Sahih. Awak yang sini. Boleh dapat ada kata noh, kan? Halal kan? Kalau ada orang minta tangguh, cuba ngok halal. Berapa? 15,000. Halal. Saya duk try tadi, saya duk mengajar di apa? Di
Bukit Dumbar, Pulau Pinang tadi. Saya duk ngajak bab ni lah, bab nafkah pada isteri ni, duk ngajak tajuk tu. Saya sebut pada orang lelaki-lelaki yang ada di situ, saya kata tak silap saya ni antara akhlak, kata silap saya lah, antara akhlak Habib Munzir, almarhum Habib Munzir di Indonesia. Rupanya antara akhlak beliau, tak silap saya, tak tahulah takat ni Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid pun saya rasa memiliki akhlak ni juga. Akhlak apa? Mereka kalau start bagi pada orang, mereka kalau bagi pada orang, mereka tak ambil balik. Bagi tak ambil balik. Maknanya bila harta mereka tu, harta mereka bagi kat orang, mereka tak ambil balik. Saya pun bila mengaji tajuk tu, nak kena try juga ni akhlak mulia macam ni kena try. Ayah-ayah kan duk bagi duit kat bini RM50 pergi market. Apa salahnya lepas ni bila bagi jangan tanya balik, baki jangan tanya. Boleh tak? Niat apa Ustaz? Maknanya kalau bini aku pakai tak cukup, dia minta lagi. Kalau dia guna tak cukup, dia belanja lebih, minta lagi. Tapi kalau dia belanja bagi 50, belanja 30 ya, baki 20. Kalau boleh niat hati, ya Allah, aku hadiah kat dia. Aku hadiah kat dia. Lebih dia. Macam tak setuju nampak saya. Yang belakang mah ni. Dah semua jalan. Kalau boleh belajar tengok tu saya minta. Anak pun sama, jangan minta, cuma tanya ya. Ayah bagi RM10 tadi beli aiskrim. Aiskrim semua RM8 je. RM2 lagi baki mana? Oh ni RM2 ni ayah ni. Ni Tok Wan RM2 lagi baki. RM2 ni ambil pergi bulan tabung. Tak payah bagi, ambil bulan tabung. Try tengok belajar, bagi susah ambil. Saya tak setuju nampak kaya apa. Tak apalah, sekalian try. Ni akhlak-akhlak mulia yang ada pada apa kekasih Allah, khususnya yang ada di Malaysia ni. No, mudah-mudahan kita dapat tiru sama-sama. No, tu di antaralah, ada lagi lah bab ambil wudu, bab azan apa semua ni saya ringkaskan nak bagi cepat. Cuma salam salah satu, bagi salam sunat, jawab salam wajib, tapi pahala bagi salam jauh lebih besar. Baik. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan salam, maka balaslah salam itu dengan cara yang lebih baik ataupun menjawab sepertinya. Baik, ni cara nak bagi salam. Nah, dan cara nak jawab salam. Kalau orang bagi salam kat kita, Assalamualaikum. Bagi salam, Assalamualaikum. Kita yang dengar salam ni, kalau boleh jawab lebih baik daripada yang dia bagi. Jawab panjang sikit daripada yang dia bagi. Contoh, Assalamualaikum. Kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Tambah satu lagi, biar lebih sikit daripada yang dia bagi tu. Boleh? Orang jumpa kita, Assalamualaikum warahmatullah. Dia bagi panjang sikit. Kita jawab lebih panjang daripada yang dia bagi. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jawab panjang. Lepas tu kalau dia tengok, tak silap saya Ustaz Azad Idrus. Cuba perhati tengok. Dia selalu bagi salam je lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab apa? Sebab tu kata orang alim tu, beliau mengetahui yang hadir ke dalam majlis ni kebanyakan mereka paling tahu cara nak jawab, paling banyak sekali tahu cara jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tu kata Tok Guru besar ni, Tok Guru ni bagi salam pun jadi ilmu untuk kita. Senyap lagi sekali. Dah Ustaz, orang tu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bagi penuh dah Ustaz. Oi, kami nak jawab macam mana Ustaz? Oi. Ada lagi kan ulama tu kita ajak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Boleh tambah lagi. Boleh jawab lebih panjang daripada yang dia bagi. Tapi kalau tak mampu macam mana Ustaz? Kami tak mampu, kami tak reti Ustaz. Kalau tak reti, jawab sama panjang. Jawab sama panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama panjang. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sama panjang. Boleh? Yang kita tak mau, jawab pendek. Hak tu kita tak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ui. Kita doakan dia dengan banyak doa. Assalamualaikum, doa kesejahteraan.
warahmatullah, doa rahmat Allah pada dia, wabarakatuh, doa berkat kat dia lagi. Dia boleh jawab kat kita satu doa ya. Kita doa dia 3, dia balas satu ya. Amboi. Jawab bagi sama. Insya-Allah. Baik. Apabila kamu diberikan salam, maka balaslah hormat itu, salam itu dengan cara yang lebih baik ataupun jawab sama panjang. Itu selesai. Surah An-Nisa ayat 86. Ucapan salam yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Assalamualaikum. Yang tu kita dengar selalu, tak payah bincang. Dan jawapannya Waalaikumsalam. Yang tu pun saya rasa tak payah bincang. Cuma kalau boleh orang Melayu kita ubah sikit daripada Waalaikumsalam tukar kepada Waalaikumsalam. Tu ya. Assalamualaikum saya rasa tak ada masalah. Semua sebut betul. Melainkan hak jenis duk sebut merepek-merepek. Assalamualaikum. Ubah sikit tu. Hak duk main Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bunyi Assalamualaikum. Apa dia Assalamualaikum? Sebut bagi betul. Assalamualaikum. Kan doa. Sebut bagi betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebut bagi betul. Bagi clear. Ni di antara akhlak Sayyidina Rasulullah SAW dalam bagi salam. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni, satu cerita boleh sajalah. Ni cerita rakyat. Nak cerita tentang pentingnya salam ni, bagi salam Selano. Yang mengaji kalau boleh salam tolong bagi. Cerita ni jadi di Kulim. Cerita benar ni jadi di Kulim. Ada seorang pakcik tu, dia jatuh handset. Handset dia jatuh di belah Kulim lah. Dia balik rumah cari handset tak jumpa. Duk gelabah cari tak jumpa. Dia ambil handset bini dia call. Masa dia call dia try kali pertama tak jawab, dua jawab, dia try kali ketiga, tiba-tiba handset tu diangkat oleh orang angkat. Masa dia dengar handset dia kena angkat, dia kata Assalamualaikum. Kawan hak angkat handset tu, Waalaikumsalam. Ni tuan, boleh tak tolong bagi balik handset saya ni? Handset saya jatuh, saya maklumat banyak dalam tu, boleh tak minta tolong? Tolong bagi kat saya balik. Saya perlukan betul-betul handset ni, maklumat banyak sangat dalam tu. Kawan yang angkat handset tu kata apa? Dia kata, pakcik, kalau pakcik nak handset pakcik main sekian-sekian apa stesen minyak Petronas di sekian-sekian tempat ni. Pakcik main sini, saya tunggu situ. Pakcik ni pun pari menyengit naik motor pergi terus kan. Rupanya bila sampai di sana, dia jumpa dengan seorang, rupanya yang ambil handset dia tu seorang manusia yang kalau ikut dari sudut rupa parah tu, bahasa kampung kita rupanya jenis tek ganja. Muka dia tu, dia kata hak main tu nampak tak dengan rambut panjang serungai. Bahasa mudah nampak macam tek ganja. Dia sampai depan budak tu. Budak tu buat begitu kat dia. Cik. Pakcik tu pun ambil handset tu. Terima kasih anak tu, terima kasih banyaklah. Maklumat banyaklah ni. Tak apa cik. Okey. Pakcik tu masa dia nak pusing, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Masa dia nak pusing patah balik tu, hati dia tergerak. Tak tahulah, wallahu alam, hati dia tergerak nak tanya. Dia pusing balik kat budak tu. Dia kata, anak, pakcik nak tanya sikit boleh tak? Apa dia cik? Pasal apa anak tak ambil handset ni? Pasal apa tak ambil? Kalau ikut orang biasa, asalnya bahasa kampung lah, lebok ni, lebok. Dia balik pusing tu, dia tanya, pasal apa tak ambil? Kalau orang lain memang dia pun ambil dah. Tapi pasal apa? Anak jawab telefon pakcik, habang pula suruh main kat Petronas ni, bagi pula kat pakcik, tak mau apa pula. Pasal apa anak bagi? Tahu budak tu jawab apa? Saya gengak cerita pada pakcik tu. Kata aku kena buat. Pakcik tu kata, budak tu kata apa? Dia kata, pakcik, saya tadi masa pakcik telefon tu, kali ketiga tu, saya angkat telefon pakcik tu, saya letakkan telinga saya dekat ni, handset kat telinga tu. Saya dengar mula-mula sekali pakcik sebut Assalamualaikum. Saya angkat-angkat telefon tu, perkataan pertama saya dengar pakcik sebut Assalamualaikum. Jadi saya rasa dalam hati, aku teringin nak tengok pakcik ni, orang ni macam mana. Sebab pakcik sebut Assalamualaikum tu ya, saya nak tengok pakcik ni orang macam mana. Lepas tu dia habang kat pakcik tu. Dia kata, kalau saya angkat telefon tadi, pakcik kata terus, oi, telefon aku ni, orang main balik. Dia kata, kalau pakcik cakap macam tu ya, memang saya tak bagi telefon ni. Sebab pakcik bagi salam ya, saya nak tengok pakcik ni orang macam mana. Allah. Nampak? Rupanya dengan perkataan Assalamualaikum itu saja, cuba tengok, dia memberikan kesan yang baik pada manusia lain.
Ini kisah benar berlaku di Kulim. Sebab tu kalau boleh saya nak minta lah yang main mengaji hari ni tolonglah pergi rumah orang bagi salam, jumpa orang bagi salam ni, hatta jawab telefon ni tolong je bagi salam dulu. Assalamualaikum, bagi angkat telefon, Assalamualaikum, bagi angkat telefon, Assalamualaikum, apa pun Assalamualaikum lo. Ni dah hello, dia hello tu, Allah, bagilah salam. Dah Ustaz, kalau kata yang angkat tu kapiak je nak Ustaz, yang telefon saya tu kapiak. Kalau tak tahu tak apa, kan dia telefon tak tahu nombor ni nombor siapa tak tahu, kita pun Assalamualaikum, oi dia tahu ni aku acong ni, tak apalah tak tahu. Tapi kalau naik nama Ramasamy, timbalan ketua menteri contoh negeri Isketambola, kalau naik nama hak kapiak tu tak payah lagi salam, kan, tak tahulah negeri mana kan. Tapi kalau naik nama orang Islam bagi salam, naik bagi salam lah, apa pun bagi salam. Banyak manfaat Islam bagi salam ni, banyak manfaat. Nabi kata la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minun. Manusia tak masuk syurga, kamu takkan masuk syurga sehingga kamu jadi orang beriman. Wala tu'minuna hatta tahabbu, kamu takkan jadi orang yang benar-benar beriman melainkan kamu sayang dengan orang lain. Ala adullukum ala syai'in, mau dah aku tunjuk pada kamu satu benda, in fa'altumuh, kalau buat benda ni tahabbtum, kamu semua akan berkasih sayang. Ufshus salama bainakum, sebarkan salam sama-sama kamu. Sebab tu nak bagi salam. Nabi mula-mula sampai kota Madinah, semua orang tahu cerita tu kan. Nabi sampai kota Madinah, ucapan pertama pemimpin agung kota Madinah. Sampai di Madinah, apa ucapan Nabi? Ayuhan nas, manusia, ufshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, jamu makan. Wa sallul arham, hubung silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, kamu semayang malam waktu ghalib pekat lena. Tadkhulul jannata bisalam, kamu masuk syurga sejahtera. Ucapan tu nampak pendek bagi salam, bagi makan, hubung silaturahim. Yang keempat, semayang malam. Walaupun ucapan tu nampak simple, tapi ayah naknya boleh pakai untuk rumah tangga. Siapa berkeli dengan rumah tangga, nak bagi elok rumah tangga, pakai yang ni. Duduk dalam masyarakat, nak bagi elok masyarakat, pakai yang ni. Hatta duduk dalam negeri dan negara pun pakai yang ni. Formula ni semua orang boleh pakai. Ayah duduk dalam rumah tangga, contoh berkeli dengan bini, contoh pakai formula ni. Balik-balik bagi salam, Assalamualaikum Pak. Duduk berkeli lama, 2 minggu berkeli, pasal nikah lain. Kan? Macam mana nak pujuk tu Ustaz? Balik bagi salam, balik-balik Pak, Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Salam. Kan? Saya lagi pergi mana? Assalamualaikum Pak. Salam. Nampak? Rupanya bagi salam. Rupanya di antara cara nak bagi timbul balik kasih sayang, bagi salam. Tak jadi Ustaz bagi salam tak jadi juga Ustaz Yang kedua, belanja makan. Keli dengan bini, wah jom abang belanja kena apa anjung keli. Contoh. Tengok-tengok belanja makan pun tak jadi juga Ustaz. Tak jadi juga. Nombor 3. Apa dia Ustaz? Hubung silaturahim. Bawa pergi jalan. Wah, mau, jom. Kita pergi Masjid India, jom. Wah, nak banyak mana? 500. Abang bagi 1000 ke apa? Masjid India, jom. Tak jadi juga Ustaz. Macam-macam cara buat. Masjid India pergi beli, usung balik perangai sama orang Ustaz. Tak ubah juga. Keli juga. Yang keempat, bangun semayang malam, minta pada Allah supaya Allah buka pintu hati dia. Formula ni tak? Ayah di sini ada yang jaga masjid tak? Siapa jaga masjid pakai formula ni. Kita nak panggil orang main masjid ramai-ramai, sama agak. Nombor 1, bagi salam. Assalamualaikum Mak Haji. Minta sila lah, masjid wala ni ada kuliah. Minta sila mana? Nampak? Bagi salam. Tak jadi ke Ustaz? Buat kenduri. Kira ada ceramah buat kenduri. Program makan perdana. Ceramah disediakan. Kan? Dah betul dah buat kenduri. Kan selalu masjid-masjid buat kenduri kan orang mai. Kadang mai tu mai makan je. Tak apa. Time Jamuah Raya buat program makan, mai. Rupanya tu cara nak tarik. Tak jadi ke Ustaz duk buat program makan pun dia tak mai ke. AJK masjid pergi ziarah rumah dia. Assalamualaikum. Dia buka pintu. Abang Haji hidup lagi rupanya noh. Lama tak nampak di masjid. Contoh.
Tak upaya agak Ustaz, kami pegawai masjid buat tak jadi agak. Yang keempat, bangun sembahyang malam minta doa pada Allah, mudah-mudahan Allah Taala bukakan pintu hati. Itu cara dia. Pokoknya sembahyang tu penting tau. Salam tu penting tau. No, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh buat. Sikit lagi nak habis poin nombor 1 ya. Bab kenduri bulan depan sebab nak bahas panjang tajuk tu. Mengenai bacaan salam ada beberapa hadis yang menerangkan cara dan aturan. Ni ringkas-ringkas. Yang ni kaedah ni kena ingat nah, simple. Yang menunggang kena bagi salam pada yang berjalan kaki. Ingat nah, orang yang naik motor dia kena bagi salam pada orang jalan kaki. Itu kaedah dia. Sebab tu kita yang naik motor kita kena bagi salam. Assalamualaikum pada orang duduk di kedai kopi. Kita naik motor kita bagi salam pada orang duduk kedai kopi. Tu tanggungjawab kita untuk bagi salam. Pasal kita bergerak. Yang berjalan bagi salam pada yang duduk. Tu. Yang sedikit kena bagi salam pada yang ramai. Yang kecil kena bagi salam pada yang besar. Tu kaedah. Sebab tu yang mana muda-muda ni jumpa orang-orang dewasa, orang tua, bagi salam. Hormat pada mereka, bagi salam. Boleh no? Mau duk gelisah nak tunggu berhenti macam mana? Dan nak habis sekali, no? Jumpa orang dewasa, bagi salam. Nah. Poin yang kedua, apabila seseorang daripada kamu bagi salam, cukuplah sebagai ganti bagi yang lain. Kita kalau pergi ramai-ramai satu tempat, seorang bagi salam cukup. Tak payah semua bagi salam, jangan. Contoh macam ni, ayah-ayah pergi rumah orang buat tahlil. Kan sini lawan kuat kan. Kan kita pergi tahlil, berapa orang pergi? Sebiji kereta, kami pergi 5 orang pergi. Berhenti rumah hamba Allah tu, berhenti depan rumah dia. Kalau boleh nak bagi salam pada tu rumah, biar seorang bagi cukup lah. Seorang sudah lah bagi. Tak payahlah sampai 5-5 bagi salam. Assalamualaikum. Tak. Seorang sudah bagi. Itu cara dia. Ayah-ayah balik kampung, bawa anak-anak semua. Sampai-sampai di rumah, cucu turun, anak kita lari. Gedik-gedik pergi kat rumah. Tok Wan dia tu. Assalamualaikum Tok Wan. Assalamualaikum Tok Wan. Dia dah bagi salam. Cukup dia bagi salam. Kita tak bagi salam tak parah. Tak payah semua duk bagi salam. Faham tak bahasa Allah? Boleh no? InsyaAllah. Doa. Yang ketiga, salam dahulu sebelum bercakap. Maksudnya bagi salam dulu baru bercakap. Sebab tu saya berkenan kalau ayah-ayah jadi pengacara majlis. Kalau kita ni bagi ucapan, kalau kita berucap, apa salahnya bagi salam dulu. Tak tahulah mungkin ni protokol ke apa tak tahu, tapi apa salahnya bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Fawaz, selaku Perdana Menteri Malaysia. Contoh kan, Al-Fadhil Ustaz Yusaini selaku Menteri Kewangan. Kena borak kan. Kan, para menteri-menteri, apa salahnya bagi salam dulu. Yang berlaku hari ni banyak, tak tahulah mungkin kita boleh ubah sikit. Tapi kalau protokol, saya minta maaf lah, saya tak pandai sangat bab protokol ni. Sebab kadang-kadang ada orang berucap, dia kadang-kadang suka bagi macam ni. Dia pegang-pegang mic. Yang dihormati Perdana Menteri Malaysia sekian, didih kehormat apa semua, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa salahnya? Tak tahulah, saya bukan cerita buat hukum, tapi apa salahnya kita pindahkan salam tu di awal, bagi salam tu, baru kita sebut pangkat dia apa ke. Boleh? Yang jadi MC ke, yang jadi pemberi ucapan ke, yang berucap ke apa ke, pindah salam tu duduk depan. InsyaAllah mudah-mudahan, mana tahu keberkatan yang banyak akan turun pada kita. Yang keempat, jika salah seorang daripada kamu menemui saudaranya, siapa-siapa jumpa kawan, bagilah salam. Ni macam ni, duduk macam ni, bagi salam. Sehari habis semayang sehari, ni balik dulu no. Assalamualaikum, bagi salam. Selesai. Jikalau terdinding antara keduanya oleh sebatang pokok atau tembok atau batu, kemudian bertemu semula, hendaklah diberi salam kepadanya. Ayah-ayah duduk mengaji malam ni, habis-habis semayang sehari, dengan kawan kita salam. Balik dulu no. Assalamualaikum. Esok aku kerja. Balik dulu. Assalamualaikum. Selesai. Kita turun pintu ni. Kita turun kot ni. Kawan kita turun pintu ni. Rupa-rupanya masa duduk berjalan tu, kita berjalan, rupanya kereta parking belakang sama. Kita parking di sana, kawan kita tu parking di sana. Jadi pakak-pakak jalan sampai belakang tu. Rupanya bila sampai di belakang, jumpa lagi sekali. Kalau boleh, bagi salam lagi sekali. Oi, aku balik dulu no. Assalamualaikum. Padahal tadi lah masjid bagi dah. Sana, bagi lagi sekali.
Buat yang senyap nampak ya. Tadi jumpa dah dalam ni Ustaz. Tengok keluar lagi Ustaz kat simpang tu Ustaz. Kan saya lalu kat simpang, kawan tu pun lalu, dia bagi laluan kat saya. Apa salahnya? Tak boleh dengan cara mulut buat macam tu. Bagi lagi sekali. Isyarat sebagai salam. Bagi salam. Rupanya poin mudah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengajar kepada kita kena hidupkan budaya salam, budaya saling mendoakan sesama orang Islam. Boleh kau noh? Lepas tu kalau boleh sama-sama ambil perhatian, sama-sama pakat buat insya-Allah. Cuma satu je kalau orang tanya, Ustaz, dengan orang perempuan boleh bagi salam? Rupanya Nabi SAW pernah bagi salam pada sekumpulan orang perempuan. Maksud dia bagi salam dekat kumpulan orang perempuan yang tidak menimbulkan fitnah, itu boleh. Kita jumpa ramai orang perempuan, Assalamualaikum, boleh, tak timbul fitnah. Nah, boleh bagi salam macam tu. Tapi ada juga Nabi SAW pernah jumpa orang perempuan, fa'alwa yadahu bitaslim. Nabi cuma angkat isyarat dengan tangan. Nabi tak bagi salam buat itu. Jadi kita nak bagi salam kat orang perempuan, tengok kalau tak timbul fitnah, bagi salam. Kalau rasa tak ada apa, bagi salam. Tapi kalau bagi salam tu menimbulkan fitnah, jadi cerita lain, buat isyarat tangan sudah. Mana nak tahu ada anak dara seorang duduk jalan. Ayah tengok tu, Assalamualaikum. Jadi cerita lain tu. Dia pun kata haji gatai. Dia jadi fitnah. Lepas tu kalau boleh jangan buat. Nah, tengok suasana lah, suasana untuk bagi salam. InsyaAllah noh. Poin yang kedua, bab kenduri kahwin, wallahu alam. Bulan depan panjang umur kita sambung. No? Ayah-ayah, ibu-ibu yang mana ada kitab, cetik sikit boleh tak? Yang ni tak ada kena mengena dengan tajuk saja bagilah. Nah. 3 masalah diselesaikan dengan 3 amalan. Yang ni tak ada kena mengena dengan tajuk saja bagilah. Abuan kita nak buat sikit ya. 3 masalah diselesaikan dengan 3 amalan. Sebab itu siapa ada problem ni, cek 3 amalan ni. No? Nombor 1, tulis itu nafsu yang memuncak. Nafsu syahwat yang memuncak. Siapa-siapa yang kena penyakit tu, dia tengok anak dara, dia kira nak tengok janda, dia kira nak tengok benda maksiat, nak tengok mulut, kira nak cakap. Dia banyak, bahasa mudah, dia tak boleh kontrol nafsu dia. Siapa-siapa hak jenis nampak gaya tak apa nak boleh kawal nafsu mata dan sebagainya ni, payah sangat nak kawal. Nombor 1, tulis situ, cek solat. Itu ya. Cek solat, cek sembahyang. Boleh kono, cek tu ya. Sebab solat lah. Kan Allah Ta'ala sebut, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah wattaba'u syahwat. Rupanya nafsu syahwat kita kuat bila solat kita bermasalah. Jadi siapa nak kurangkan nafsu syahwat, nak kawal nafsu tu, solat kena tengok kualiti solat tu. Lepas tu cek solat. 1. Yang kedua, yang ni bahasa canggih saya tak pandai, bahasa kampung kita. Hidup serba tidak menjadi. Boleh tu. Hidup serba tidak menjadi. Siapa-siapa yang mengaji hari ni rasa hidup dia serba tak jadi, bahasa kampung kita, dia jadi macam sel. Buat apa pun tak jadi. Berumah tangga, keli banyak, dengan anak-anak masalah banyak, pergi kerja problem, duduk dengan kawan-kawan masalah. Buat, Ustaz, saya ni tak tahu Ustaz, jadi macam sel hidup Ustaz. Buat apa pun serba tak jadi. Siapa yang kena penyakit ni, buat apa tak jadi ni? Kalau boleh, tak perlu susah. Cek hubungan kita dengan ibu bapa. Itu ya. Cek kita dengan mak pak. Boleh jadi ada benda kita buat kat mak pak kita, balasan dia Allah Ta'ala bagi hidup jadi sel. Bahasa kitab sebut syaqiyah. Syaqi, celaka. Jadi macam sel belaka. Buat ni tak jadi, buat ni tak jadi, apa pun tak jadi. Cek dengan mak pak. Boleh jadi mak berasa hati ke, ayah kecil hati ke, kita buat salah kat mereka, kita tak pasan ke. Cek kat tu ya. InsyaAllah suasana akan jadi elok balik. Yang ketiga, kesempitan dalam hidup. Kesempitan dalam hidup. Kalau duk main rasa sempit, masa tak cukup, duk main masa duit tak cukup, duk main sempit Ustaz, duk rasa sesak Ustaz duk rasa serba, tak tahu siapa. Jadi orang lain nampak lapang Ustaz, masa lapang, duit lapang, tenaga lapang belaka, boleh buat macam-macam kebaikan. Kami ni duk rasa sempit Ustaz, tak dan. Orang kampung sebut tak dan belaka. Siapa kena penyakit tak dan belaka, cek hubungan kita dengan Quran. Itu ya. Cek tengok baca Quran ni mana. Lepas tu minta tolong yang mengaji ni, Quran macam mana. Nah, tambah-tambah hak terlibat dalam perjuangan Islam, Quran macam mana.
Jangan tak baca Quran, baca. Minta tolong sungguh-sungguh, tolong baca. Kalau tidak dia akan main sempit. Boleh noh? InsyaAllah noh. Mudah-mudahan sama-sama dapat amalkan benda tersebut. Bulan depan panjang umur, saya akan bagi sikit lah, tak betul lah. Walaupun sini tuk guru ramai-ramai dah. Bulan depan insyaAllah saya akan bagi amalan yang saya dapat daripada anak murid Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki waktu berkunjung ke Indonesia baru-baru ni. Ni bulan depan lah saya bagi. Amalan tu simple lah, tapi bulan depan lah saya bagi. InsyaAllah noh. Mudah-mudahan.